Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaya binti Bahri yang akan membentangkan tajuk yang berkaitan kualiti hafalan terhadap prestasi akademik plus tahfiz di UiTM Shah Alam. Bersama-sama dengan saya penyelidik yang lain iaitu Aisyah Azlan dan juga Amar Ismail. Kami merupakan pensyarah yang mengajar di Akademi Contemporary Islamic Study di UiTM Shah Alam. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan pengenalan, pernyataan masalah, kesan menghafal Al-Quran, dapatan kajian, kesimpulan dan juga rujukan. Okey, kita semua sedia maklum akan berkaitan dengan budaya menghafal Al-Quran sebagaimana ianya telah diwarisi dari generasi ke generasi sejak zaman Rasulullah SAW sehinggalah ke hari ini. Okey, hafalan Al-Quran juga merupakan salah satu pengaruh dalam kehidupan masyarakat terutamanya orang Islam. Bagaimana kajian ini ingin melihat peranan hafalan Al-Quran itu merupakan salah satu faktor yang menjadi pemangkin dan juga pengaruh kepada pencapaian akademik terutamanya di kalangan pelajar-pelajar Islam. Okey, dan hafalan Al-Quran sebagaimana kita tahu dia merupakan satu memberi kesan yang positif kepada penghafal-penghafal terutamanya kepada pelajar dari sudut sasiah dan juga disiplin dalam membentuk kecemerlangan pelajar dari sudut akademik dan juga menghafal Al-Quran. Dan objektif pelaksanaan program yang dibentuk oleh program Plus Tahfiz adalah memastikan bahawa pelajar-pelajar yang menghafal Al-Quran yang sedia ada di UiTM ini dapat dikekalkan, dapat diteruskan sebagaimana yang kita inginkan dalam pembentukan akademik duniawi dan ukhrawi. Okey, ini bertepatan dengan program Plus Tahfiz yang menjadi satu medan pelaksanaan bagi memastikan pelajar-pelajar UiTM yang memasuki dan juga belajar di UiTM yang juga salah seorang pemegang hafalan Al-Quran yang sedia ada akan dibimbing oleh program Plus Tahfiz ini untuk meneruskan hafalan-hafalan mereka supaya ia dapat terus dikekalkan sehingga mereka menghabiskan pengajian di UiTM. Kecemerlangan pelajar yang melibatkan keseimbangan pendidikan dari sudut pendidikan duniawi dan ukhrawi telah menjadi satu sasaran dalam dunia pendidikan kini. Sebagaimana kita sedia maklum akan kewujudan sekolah-sekolah Ma'had Tahfiz Al-Quran yang mendidik para hufaz untuk terus mengekalkan hafalan mereka seiring dengan profesional dan yang diambil dalam memupuk kepintaran dan keintelektualan mereka bersama-sama dengan akhlak dan jati diri yang unggul. Okey, dunia hari ini sebenarnya memerlukan para hufaz yang profesional dari segi kepintaran intelektual, akhlak dan jati diri yang unggul. Bagaimana kajian ini melihat pendidikan hafalan Al-Quran dalam bagi membentuk kecemerlangan, keseimbangan kedua-dua ilmu dan juga pembentukan akhlak dan jati diri mereka. Dan sebagaimana tanggapan masyarakat bahawa pelaksanaan aliran dua sistem ini adalah membebankan
kepada pelajar itu sendiri. Dan dalam masa yang sama sebenarnya terdapat permintaan yang tinggi terhadap sekolah tahfiz swasta dan sekolah tahfiz rakyat yang menjadi pemangking kepada pihak-pihak universiti kini dalam menyediakan platform hafalan-hafalan Al-Quran. Dalam masa yang sama, mereka juga belajar dalam bidang profesional masing-masing. Dan kajian ini ingin melihat adakah kesan prestasi akademik terhadap pelajar bagi hafalan yang mereka telah lakukan, dan prestasi ini dinilai pada setiap semester bagi setiap hafalan yang telah dilakukan. Kajian ini telah meneroka beberapa kajian yang lain berdasarkan kesan-kesan hafalan yang telah dilakukan dalam memastikan peningkatan kualiti hafalan pelajar-pelajar ini meningkat. Salah satu yang menjadi perbincangan terhadap kesan hafalan adalah sebagaimana diperlukan perancangan yang rapi bagi memastikan tugasan-tugasan yang diberikan kepada pelajar tidak membebankan, sebagaimana mereka mempunyai tempoh masa yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka juga perlu diperkenalkan dengan kaedah hafalan yang betul agar mereka dapat menguasai teknik-teknik hafalan yang lebih baik dalam meningkatkan kualiti hafalan dan memudahkan penghafalan mereka serta dapat menjimatkan masa. Selain itu, penawaran persekitaran yang kondusif dalam memastikan mereka sentiasa bersemangat, sentiasa mempunyai masa dan keadaan yang kondusif untuk terus mengekalkan hafalan mereka, sebagaimana tempoh dan masa yang diberikan sebenarnya agak singkat bersama-sama dengan tugasan-tugasan yang lain yang perlu diselesaikan juga. Okey, ini dapat membuktikan bahawa semakin banyak sebenarnya juzuk yang dihafal oleh pelajar merupakan tambahan kepada daya ingatan pelajar-pelajar itu sendiri dalam mengingat akan pelajaran-pelajaran lain ataupun akan subjek-subjek yang lain yang lebih mudah berbanding mengekalkan hafalan Al-Quran itu sendiri. Dan kajian ini juga dapat membuktikan akan jumlah keputusan PNGK bagi pelajar-pelajar yang mengambil metod dua sistem ini, yang kebanyakan mereka dapat menguasai kedua-dua ilmu sehingga melayakkan mereka mendapat kelas pertama atau kelas yang tertinggi. Di dalam kajian ini, analisis pencapaian akademik dilakukan sebagaimana soalan-soalan yang berkaitan dalam menguji kefahaman mereka, dalam menguji kelayakan akademik mereka yang telah dijawab seramai 67 orang pelajar program PLAS Tahfiz yang telah menyertai program ini bermula pada semester yang kedua sehinggalah semester yang kelima. Analisis ini telah mendapati bahawa sebanyak 63% kelas kedudukan pelajar bagi mendapat kelas kedua ke atas, kelas kedua atas dengan sejumlah 42 orang. Okey, dan 37% iaitu sebanyak 25 orang telah layak mendapat kelas pertama, dan 100% mendapati bahawa kesemua pelajar yang mengikuti kelas program PLAS Tahfiz melayakkan diri mereka mendapat PNGK 3.0 ke atas. Ini bermaksud bahawa
pencapaian akademik mereka sangat memberangsangkan kerana mereka dapat menguasai kedua-dua aspek ilmu ini dari sudut ilmu ukhrawi dan juga dari sudut ilmu duniawi. Beberapa soalan juga diajukan kepada pelajar-pelajar UiTM Shah Alam yang mengikuti program PLAS TAFIZ ini dalam memastikan bahawa peningkatan kualiti hafalan turut dipengaruhi oleh beberapa perkara. Pertama, iaitu penempatan pelajar di dalam satu kolej penginapan. Ini kerana dalam memastikan bahawa mereka sentiasa berada di kalangan rakan-rakan sebaya yang turut menghafal Al-Quran. Yang kedua, perlu kepada latihan yang lebih banyak. Ini bermaksud bahawa mereka perlu diberi bimbingan, latihan dan juga bengkel-bengkel yang berkaitan bagaimana menguasai teknik-teknik hafalan yang lebih berkesan. Dan yang seterusnya, menawarkan kepelbagaian modul seperti tafsir, tajwid, qiraat dan sebagainya. Ini sebagaimana dalam menggalakkan pelajar-pelajar ini lebih berminat dan ingin terus menghafal Al-Quran. Dan selain itu, perlu panjangkan tempoh tasmid sebagaimana tempoh tasmid yang telah diperuntukkan, iaitu sebanyak 2 jam ketika mana mereka berjumpa dengan pentasmid masing-masing. Dan seterusnya, mengurangkan jumlah hafalan juzuk. Sebagaimana jumlah hafalan juzuk yang telah ditetapkan oleh pelajar oleh program PLAS TAFIZ adalah sebanyak 6 juzuk bagi setiap semester. Setiap semester itu bermaksud 14 minggu pengajian perlu diselesaikan sebanyak 6 juzuk. Dan seterusnya, jumlah dan permintaan pelajar dalam memperuntukkan semester khas untuk menghabiskan jumlah hafalan. Ini bermaksud bahawa jumlah hafalan yang tidak sempat dihabiskan dalam semester yang telah ditetapkan berkemungkinan perlu dihabiskan pada semester-semester khas. Bagi analisis yang telah dilakukan, dapatan kajian mendapati bahawa sistem yang dilaksanakan oleh program PLAS TAFIZ perlu diteliti dengan rapi dalam memenuhi keperluan pelajar yang sesuai dari sudut kesediaan mental pelajar itu sendiri. Dan selain itu, suasana pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam menggalakkan proses hafalan mereka. Dan pelajar juga perlu dilatih dengan teknik hafalan yang sesuai untuk terus menghafal melalui proses hafalan yang lebih efisien. Selain itu, mereka juga memerlukan kepada jurulatih ataupun pentasmid yang lebih berkemahiran dan juga berkualiti dari sudut latihan. Dan seterusnya, kesediaan institusi dalam menawarkan pengurusan yang lebih komprehensif terhadap pelajar program PLAS TAFIZ ini dalam memastikan mereka sentiasa berdaya saing dalam menghabiskan hafalan mereka. Kesimpulan yang dapat dilakukan adalah sebagaimana pendidikan PLAS TAFIZ pada masa kini merupakan satu aliran pendidikan yang semakin mendapat tempat. Dan kepentingan akan dua sistem pendidikan yang mengutamakan ilmu Al-Quran dan akademik dalam membentuk acuan pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi pembentukan sasiah dan kejayaan dalam pembelajaran pelajar sekarang. Dan kajian ini telah membuktikan bahawa kesan hafalan Al-Quran sebenarnya dapat menyumbang sedikit sebanyak dalam peningkatan akademik mereka dan juga sasiah diri mereka sendiri sebagai seorang pelajar. Itu sahaja rakaman pembentangan saya berkaitan dengan kualiti hafalan program PLAS TAFIZ di UiTM. Di sini akhir kata daripada saya. Terima kasih dan wassalam.